إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pertama, dipanjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan pada malam ini, dan diucapkan jazakumullah dan terima kasih kepada penganjur yang menjayakan majlis pada malam ini, Tuan Imam yang sudi memberi kelapangan untuk kami berada di majlis ini pada malam ini, dan penceramah undangan yang sepatutnya saya pada malam ini saya tukar kepada Ustaz Suhaimi Mustar. Ini disebabkan beberapa perkara, jadi saya tak dapat cakap panjang sebab kurang sihat pada malam ini. Jadi insyaAllah saya ada di sebelah, jadi elok kita kongsilah. Jadi kalau saudara-saudari selalu tengok wrestling, dua beradik masuk gelanggang, ada yang main ngelak, ada yang main umpat. Ini kali dua beradik masuk gelanggang. Tetapi malam ini saya tewas dulu. Mulut saya kena ulcer, tak boleh cakap banyak, jadi sikit-sikit je. Tapi insyaAllah kita tak tewas untuk memberikan ceramah kepada saudara-saudara yang sudi hadir pada malam ini. Saudara-saudara, ceramah pada malam ini bertajuk tajuk biasa yang selalu kita dengar, iaitu gangguan jin dan syaitan terhadap kehidupan manusia, yang akan dikupas sebentar lagi oleh Ustaz Suhaimi Mustar. Jadi sebagai mukadimah, saudara-saudara, ingin saya menyingkap sedikit mengapakah tajuk ini yang sering saya pilih, dan pada kebelakangan ini juga dipilih oleh adik saya sendiri, Ustaz Suhaimi, untuk kita tonjolkan ke depan. Sedangkan tajuk-tajuk yang seperti ini pada tahun-tahun dahulu kita jarang dengar. Jadi sebenarnya saudara, membahaskan masalah jin, syaitan dan gangguannya bukan perkara baru. Dia telah dibahaskan oleh ulama-ulama muktabar, ulama salafus salih, dan juga dibahaskan oleh ulama-ulama salaf dengan begitu panjang lebar. Tetapi sayang saudara-saudara, kita tidak punya masa untuk mengadakan kelas yang bersilsilah ataupun berkesinambungan tentang tajuk itu. Tapi apabila saya rujuk balik kepada kita ulama salafus salih, kita cukup kagum dengan keilmuan mereka. Kita cukup pelik dan heran dengan kebolehan mereka. Yang mana kalau kita sambung usia kita 2 kali lipat pun tak dapat mengejar ilmu para ulama salafus salih. Contohnya, kita pernah digegarkan dengan peristiwa yang terakhir ni. Saya dapat satu MMS, iaitu cerita mengatakan seorang budak yang menendang ibunya sedang solat, kemudian bertukar menjadi ikan pari. Jadi saya tengok nak kata pari, tak pari, nak kata bukan pari, macam pari. Jadi saya tengok macam pari campur belalang. Badan dia macam pari, kepala macam belalang. Jadi katanya ini disepak maknya sedang solat, Allah ubah dia jadi binatang. Dan kita pernah juga dengan ceramah di Malaysia sikit hari mengatakan orang berubah menjadi khinzir. Jadi saya lebih kurang hampir sebulan saya kaji, betul ke orang boleh jadi babi ni, boleh jadi monyet, boleh jadi apa. Bila saya baca Quran, saya jumpa watakunu qiradatan khasiin, mereka jadi kera yang hina. Jadi kata ada ulama kata kera yang hina ni perangai dia. Kemudian saya kaji, saya jumpa Datuk Pandangan dan Syekh Ibn Taymiyah, dia kata kalau sihir itu terlalu kuat, kejahatan sihir itu terlalu kuat, niat dia terlalu kuat untuk menganiaya seorang, manusia boleh berubah menjadi haiwan. Itu dalam kitab Syekh Ibn Taymiyah saya jumpa kenyataan itu. Jadi ini menunjukkan keajaiban-keajaiban yang tidak mustahil boleh berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi kenapa kita nak ambil berat tajuk ini, saudara? Sebab kita jangan lupa, kita hidup seumur dengan umur mereka. Setiap lahirnya seorang manusia akan lahirnya 9 ekor qarin ataupun 9 orang teman daripada
nanti. Lahir kita satu, lahir mereka 9. Jadi kita akan hidup. Dia hidup sehidup kita, seumur kita. Jadi dalam pernyataan beberapa ulama lagi saya lihat, ada yang mengatakan pada zaman kita ini zaman tahun 700 Hijriah yang lalu, mereka kata pada zaman kita ini, kata dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit saja firasat kepada seseorang, memberi nur pada seorang, maka mereka akan melihat setiap manusia yang berjalan semuanya ada syaitan. Semuanya bukan manusia, kata dia. Subhanallah. Hampir dikatakan hampir semua manusia yang ada bukan manusia lagi. Maknanya macam mana? Zahirnya manusia tapi dalamnya batinnya bukan manusia lagi. Semua sudah dipengaruhi dengan sifat-sifat kesyaitan. Jadi saya baca kenyataan daripada ulama salaf tadi, saya terperanjat. Adakah kenyataan ini sebagai mubalaghah? Mana mubalaghah ini melampau dalam menceritakan sesuatu. Tapi saya kaji, saya lihat dengan kehidupan ini, saya kaji daripada tahun 90 sampai saya menubuhkan beberapa pusat perubatan termasuk di sini Darul Hidayah. Saya kaji sampai sekarang, saya dapati kenyataan ulama ini memang benar. Subhanallah. Jadi insyaAllah saudara, saya bukan penceramah. Jadi saya akan serahkan kepada Ustaz Suhaimi Mustar mengumpaskan apa yang patut, yang baik insyaAllah kita jadikan tauladan. Segala contoh-contoh yang buruk kita jadikan sempadan, insyaAllah. Mudah-mudahan saudara-saudara yang meluangkan sedikit masa pada malam ini mendapat sedikit bekalan untuk kita bawa bersama. Jadi saya sediakan Ustaz Suhaimi Mustar tafadhal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد عليها نموت اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya muliakan Profesor Dr. Ustaz Jumadi. Jadi saya di depan ni saya malu saya nak cakap sebenarnya, tapi dah disuruh cakap, saya cakap agaklah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, kita telah dikumpulkan dalam suatu suasana rahmat, dalam suatu suasana amal damai, dalam suatu suasana yang kita dilindungi oleh malaikat dan kita diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa pada malam ini adalah malam orang-orang sedang menyambut awal tahun 2006. Dan di sinilah peranan iblis dan syaitan. Peranan iblis dan syaitan menarik kuncu-kuncunya supaya lupa berkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini juga ramai orang yang buat pesta, yang ada pesta seks, yang ada pesta bergaul menimui dan sebagainya. Kita alhamdulillah menjadi Allah pada malam ini kita dapat duduk untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman tajuk yang diberikan kepada kita melalui jin dan syaitan. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, tentu saya banyak kata-kata kalau saya kekurangan apa. Saya ingin tingkat kembali secara bagaimana cerita pasal jin ini yang sempurna. Pada tahun 1998 seminar pertama diadakan di Singapura itu di Majlis Ulama Islam Singapura. Saya ingat saya Jumadi dan Ustaz Bakashim Allahyarham. Jadi kita yang mula-mula buat seminar di Singapura ini. Selepas seminar dan
Khususnya manusia-manusia yang beragama Islam. Itu musuh mereka yang paling dekat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahawa mereka dah syaitan jin ini dah berjanji akan ganggu kita sampai akhir hayat kita. Dan dia akan masuk kat mana saja kita dia boleh. Sama ada dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, hubungan antara suami isteri, hubungan antara kawan dengan teman, dia akan pisahkan semampu yang kita. Jadi sebab itu ibu bapa sekalian kita lihat terlalu banyak masalah-masalah sosial dalam masyarakat kita ini. Terlalu banyak masalah-masalah remaja, masalah-masalah belia pada hari ini yang kalau kita tak tahu sebagaimana Ustaz katakan tadi, kadang-kadang jasadnya manusia tetapi rohnya dah bukan dari manusia. Bagaimanalah kalau kita katakan itu seorang manusia, seorang anak sanggup memukul maknanya sampai luka-luka. Seorang anak sanggup melakukan dosa depan mata maknya. Seorang anak sanggup melukakan hati maknya. Seorang anak muda sanggup masuk dalam bilik dengan kawan wanita dia depan mata mak bapak dia. Mak bapak tak boleh buat apa. Jadi sebagaimana dikatakan ulama-ulama katakan itu betul. Kadang-kadang jasad itu manusia tetapi dalam badan itu bukan manusia. Berada di kuasa iblis apa? Iblis dan syaitan. Itu satu cara yang boleh masuk. Dan ada cara-cara lain lagi. Dan ini pengalaman-pengalaman yang kita dah lalui. Saya cakap ni melalui pengalaman yang kita hadapi harian. Jadi bukan cerita, bukan dalam buku kita baca, tetapi ini pengalaman yang benar, yang berlaku dan realiti kehidupan kita hari ini. Jadi kalau anak-anak yang macam ni, yang kena ganggu syaitan, jin, iblis di dalam badan dia, pergi kaunseling lah, jumpa siapa-siapa lah yang pandai pun, dia tetap bakal, dia tetap degil, dia tetap tak dengan cakap bapak-bapak. Jadi macam mana cara nak rawat dia? Kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan pada ketika ini manusia dah lupa, manusia dah tinggalkan Quran, manusia dah tak baca Quran, manusia dah tak baca lagi hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi bila kita kata tentang gangguan jin dan syaitan, ada manusia yang benci tak suka bila kita cakap tentang ini. Mereka kata dunia dah moden, apa cakap pasal jin lagi? Apa cakap pasal syaitan lagi? Apa nak cakap? Ada benda lain nak cakap. Kita sekarang dah naik ke bulan. Kita sekarang dah teknologi dah macam-macam. Saya kasih tahu ibu bapa-bapa sekalian. Ada ibu bapa anaknya nak jadi doktor, tapi dia mula kurang ajar dengan bapa-bapa dia. Ada faedah tak dalam hidup kita? Saya rasa tak ada faedah kalau anak tu pandai dia kurang ajar dengan ibu bapa dia. Dan ada ibu bapa yang mengatakan kepada anak dia, walaupun kau pandai, tapi kau biarkan dengan aku berhenti kau sekolah. Dan aku tak nak tengok kau biarkan dengan aku, biar kau bodoh, dan kau lebih berakhlak dan beradab kepada ibu. So jadi, syaitan main peranan dekat situ. Ini realiti kehidupan, cerita benar. Kadang-kadang ibu tu kata kepada kita, anak saya tak boleh kita nak kawal. Anak saya ni nakal, anak saya ni degil. Dia pukul, dia belasah sampai kan keluar darah tangan dia semua. Cubit, darah. Anak tu tak ada apa-apa. Tapi yang ada, benda dalam badan tu yang menyebabkan dia jadi nakal. Mana yang tidak, dia melakukan suatu perkara yang tak masuk akal. Mencuri masuk jail. Bawa dadah masuk jail. Lepas satu. Ini masalah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Jadi kita kaunseling, kalau kita rasa benda itu ada dalam badan, kita harus keluarkan benda itu dalam badan, barulah anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Dan banyak suami-suami yang tak percaya kepada benda sendiri. Bila isteri dia mengadu kepada suaminya kata apa? Mana zaman moden benda-benda macam ni lagi ada. Tapi bila kita panggil dia duduk tengok isteri dia muntah-muntah keluar macam-macam, barulah dia kata, oh ini betul-betul bukan baik. Suami yang tak pernah sembahyang, tak pernah sujud, tak pernah tahu ketika sembahyang, akhirnya sembahyang. Pasal apa? Pasal dia tahu bahawa isterinya telah dikuasai oleh apa? Syaitan, jin dan sebagainya, dan dia pun rasa takut. Jadi mulalah dia dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak katakan ibu bapa sekalian, kita ni manusia hidup di dunia mesti ada masalah, mesti ada problem, mesti ada
Macam-macam yang kita hadapi. Sama ada masalah itu ringan, masalah itu pertengahan, ataupun masalah itu berat. Kadang-kadang masalah itu berat sampai kita tak tertanggung. Ada orang yang ditimpa sakit melarat. Ada orang yang ditimpa kemiskinan. Ada orang yang diberi kekayaan, itu pun ujian. Ada orang ditimpa gangguan-gangguan seperti ini yang doktor tak tahu sakit apa. Sejak pindah sini, sejak meracau, sejak sakau. Ada yang sampai bunuh diri, bunuh panas dia. Kerana gangguan iblis dan syaitan. Jadi, bagaimana cara nak merawat benda yang tak nampak ni tadi? Kita katakan, dia tidak cukup dengan pergi doktor, kita rawat dengan ubat-ubat biasa. Kerana dia perlu rawatan apa? Rohani. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahmatullah alaihi dia kata, orang Islam ni, kita mesti percaya bahawa kita punya perubatan ada 3. Satu, ubat secara biasa di doktor kalau sakit. Yang kedua, ubat secara dua-dua, ilahi, baca Quran dengan ubat doktor. Dan yang ketiga, perubatan secara apa? Ilahiyah. Maknanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabawi. Jadi cara-cara macam itu. Jadi kita orang Islam, kita kena percaya 3. Tak cukup 2, tak cukup 1. Sebab benda ini akan ganggu kita sampai akhir. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, masalah gangguan, masalah yang bukan senang untuk kita atasi. Ini satu benda yang saya nak sebut di sini. Masalah sihir. Sampai sekarang, zaman moden hari ini, Ustaz Imadi lebih tahu, lebih pengalaman macam-macam dan lupa. Dan saya pun ikut Ustaz Imadi dari dulu. Saya belajar pun banyak daripada Ustaz Imadi. Sudah berapa 10 tahun dah kita dah tengok benda ni. Maknanya sihir masih wujud dekat seluruh dunia ni. Kadang-kadang orang pakai tudung, pakai sungguh haji, tapi buat sihir juga. Orang tu sembahyang, tapi dia masih melakukan benda yang salah. Kadang-kadang kita ni kuat ibadah, tapi bila kita tak puas dengan orang, kita benci dengan orang, kita nak bunuh dia, takut polis tangkap kan. Jadi kita bunuh secara halus. Macam mana? Kita pergi lalu ke tukang sihir, kasih dia duit, bunuh orang itu. Jadi macam mana cara dia bunuh? Hantar sihir masuk dalam badan orang tersakit kelaran semua itu. Ada yang jadi busuk, ada yang sakit kaki sebelah kecil, sebelah besar, ada yang kaki jadi kaki gajah, ada yang badan sentiasa sakit, kepala sentiasa sakit, ada yang tak boleh tidur bertahun-tahun, ada yang gatal-gatal seumur hidup, ada yang terjun. Itulah kesudahan yang kita nak tengok di bawah Allah. Jadi pada malam ini juga kita nak terangkan kepada orang-orang yang melakukan sihir ini supaya taubat. Dan orang-orang yang suka pergi jumpa tukang sihir ini supaya jangan buat lagi. Kerana tempat kita itu tak neraka. Kalau kita buat orang itu, dia jadi orang. Saya dah jumpa banyak kes dalam pekerjaan pun masih buat antara satu dengan yang lain. Kita tak setuju dengan kawan kita pasal dia sentiasa naik pangkat. Kita benci dengan dia pasal dia selalu dapat tangkap orang, dia naik pangkat. Dia dapat kes besar-besar, dia naik pangkat. Kita tak suka, kita buat dia. Jadi bila dia pergi kerja tu, dia gatal-gatal. Kalau tak kerja, tak boleh gatal-gatal. Jadi dia pakai kot, pakai baju panas, tak boleh tahan. Lama-lama tak nak kerja. Dah, jadi dia pun give up. Ada orang sampai kerja je, jantung dia mula berdebar-debar. Masuk kawasan kerja, jantungnya mula debar-debar. Menggigil. Tak boleh pergi kerja, akhirnya pergi kerja. Ada orang pula dia tak suka dengan kawan dia pasal mengacau. Kita kerja nak dapat komisen banyak, dia kacau. Orang ni tak makan komisen. Jadi dia buat orang ni sampailah kena sakit-sakit. Sampai nak periksa-periksa kat kerja pun dia masih kerja. So, macam inilah jenis-jenis ubat. Macam mana kita pergi dengan orang, kita buat orang, sedangkan kita kerja dalam yang ada pakai uniform pun masih ada buat-buat semua. Ini cerita betul, bukan saya buat. Saya tak boleh sebut siapa-siapa, kat mana-mana saya tak boleh sebut. Tapi ini cerita betul. Jadi ibu-ibu apa-apa, benda ni wujud. Jadi macam mana kita nak maintain? Kita nak kawal. Antaranya kita buat seminar macam ni.
Antaranya kita bagi apa? Public education. Kita bagi awareness supaya orang-orang kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, dan kita tak pergi kalau sakit untuk merawat dengan tempat yang kompetent. Kadang-kadang kita pergi kat umur makin sakit. Kadang-kadang kita suka pergi kat umur sebab dia gunakan jin juga, dia gunakan setan-setan juga. Kadang-kadang tak suka jumpa Ustaz Jumaji pasal apa? Tak suka jumpa saya pasal apa? Kita gunakan apa? Baca Al-Quran, kita tak gunakan jin, kita tak gunakan setan. Ya? So, jadi apa yang saya nak katakan tadi, bila orang tu kena gangguan setan, dia menjejaskan kehidupan rumah tangga. Kesannya kita nampak kadang-kadang suami itu menjadi benci dengan isteri dia, menjadi marah dengan anak dia, menjadi huru-hara dalam rumah tangga. Kesabaran yang tak ada lagi, sentiasa marah, sentiasa tekanan, sentiasa stres. Jadi rumah yang cantik itu pun tak selesa kita duduk. Pasal apa? Pasal ada gangguan setan. Anak-anak tadi yang tak dengar cakap, pasal apa? Pasal ada gangguan-gangguan itu. Itulah ujian yang Allah berikan kepada kita di muka manusia. Pada yang tadi kita pun takut dengan ujian yang seperti ini. Jadi itu Tuhan beri, Tuhan izinkan benda itu boleh masuk dalam badan kita, boleh ganggu dalam rumah kita. Jadi kalau kita tahu bahawa kuncinya daripada siapa? Allah. Walaupun kejahatan itu dilakukan oleh manusia, tapi kuncinya daripada siapa? Allah. Maka kita kena kembali kepada Tuhan, minta kepada dia, sujud kepada dia, kita doa kepada dia, maka Allah akan berikan kita apa? Ketabahan dalam menghadapi hidup seperti ini. Jadi ramai sekali orang Muslim, orang yang dengan orang sendiri, dia stres. Dia kata nak hospital mental, pergi sana okey, tak ada apa-apa. Awak okey lagi, balik jadi lagi. Ini sehingga gila kasih gila. Ada sehingga nak pisahkan suami isteri, pisahkan kawan teman, baik-baik jadi gaduh. Ada sehingga yang kasih apa tu, pengasih pula. Nah, tiba-tiba dia suka dengan orang tu, tak semua benda dia kasih semua duit dia, dan jadi gaduh suami isteri. Akhirnya berpisah pura-pura di rumah tangga. Sehingga inilah ujian yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya orang Islam, kerana setan jadi tak kacau orang bukan Islam. Kerana apa? Kerana mereka suka orang dia. Jadi nak sesatkan kita semua, dia nak pisaukan kita semua sampai kita jauh daripada ajaran-ajaran landasan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kita nak tarik semula, kita nak ajar semula, kita seru ini orang Islam supaya kembali kepada apa? Ajaran. Jadi mungkin satu mana boleh tambah lagi selepas ni. Ada satu lagi poin yang saya nak katakan dekat sini. Jadi ujian untuk kita mengatasi sakit-sakit seperti ini bukan cukup untuk dengan rawatan sahaja. Kadang-kadang benda untuk 9 tahun dalam badan kita tak tahu. Kadang-kadang benda itu kita dari 4 sampai dia mendengar 1. Kita tak tahu yang dari 4 itu bukan anak kita. Bila keluar dari 1, dia lupa. Dia kata dia tak pernah ada IC pun. Dia kata dia tak pernah pergi sekolah menengah pun. Dia ingat sekolah berani. Tunjukkan dia punya pas-pas, dia kata tak ada, dia tak ada pas-pas. Tunjukkan IC, dia kata bukan IC. Tunjukkan pakcik dia dengan makcik dia, dia kata bukan makcik dia. Pakcik dia pun kahwin. So sampai masa itu, kuasai kita punya bidang. Jadi cara merawatnya bukan setakat dengan kita pergi merawat cukup, tetapi kekuatan itu balik kepada diri kita sendiri, balik kepada individu itu sendiri. Keyakinan kita kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tak yakin, pergi sana sekejap, pergi sini sekejap, pergi sini sekejap, tak baik, sudahlah sembahyang pun tinggalkan. Buat apa sembahyang? Sembahyang itu tak baik, habis. Maknanya dia sudah ada apa? Kacau lebih teruk dari segi apa? Akidah dan kepercayaan. Jadi cara merawatnya keyakinan, ilmu kita kena tingkatkan, kita kena belajar, kita kena faham bahawa ujian sakit pening semua datang daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang boleh sembuhkan penyakit-penyakit ini semuanya siapa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hari-hari kita baca surah apa itu?
ayat kursi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada siapa yang boleh memberi syafaat kepada seorang pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Hari-hari kita baca. Jadi kalau kita faham maknanya, tidak ada orang yang boleh memberi syafaat. Kita ni hanya wasilah. Tetapi kalau diizinkan oleh Allah, maka kita akan sembuh daripada yakin. Keyakinan ini. Kita tengok Nabi Ibrahim alaihissalam apabila ditanya siapa Tuhan kamu, Tuhan aku fa'idha maridu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, dia akan menyembuhkan. Jadi tak kira apa sakit. Sakit fizikal, sakit rohani, sakit gangguan, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian yang datang kepada kita tu memang lumrah sunnatullah kepada manusia. Dia tak bezakan mana yang sabar, mana yang tak sabar, mana yang boleh masuk syurga, mana yang tak boleh masuk syurga. Nampak tak? Jadi kalau kita kena uji macam tu, kita sabar. Orang buat kita, kita sabar. Kita tahu orang tu buat kita, tapi kita tak benci dengan dia, kita tak dengki dengan dia. InsyaAllah dosa-dosa kita semua dia ambil. Dia tanggung. Kalau kita mati pun, kita masuk syurga. Dan kita ambil pahala-pahala dia. Happy tak? Sebab itu selalu saya katakan, orang sakit kalau tak boleh baik, itu mati syahid. Sebab kita tak boleh sembuhkan penyakit awak. Dan Allah sahaja yang boleh buat, ampunkan dosa-dosa awak. Dari saudara, ini nak baca macam forum lah. Tapi kita kasih suasana rehat sekejap. Jadi Alhamdulillah saya rasa itu tajuk atau pembahasan yang paling baik, yang selari dengan kehidupan yang selalu kita jumpa. Kalau saya nak cerita panjang-panjang, zaman dahulu ulama cerita mungkin tak konteks dengan kita lagi. Jadi kita cerita ni memang betul-betul dalam masyarakat kita. Jadi apabila saya kupas ini, saya teringat apa yang berlaku yang saya jumpa. Jadi syaitan ini 3 perkara dia nak buat kat kita. Dia nak menggoda kita ada 3 perkara. Pertama, dia nak murtadkan kita. Menguatkan kita, kufurkan kita kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dia kufur. Apabila dia kufur, dia mesti nak kufurkan kita. Yang kedua, dia nak apa? Nak sakitkan kita. Dia akan sakitkan kita. Kenapa dia nak sakitkan kita? Supaya kita tidak boleh kerja, tak boleh jaga anak isteri, tak boleh jaga suami, supaya kita lepak sengsara dalam kehidupan dunia ini. Bila kita sengsara, kita pun jadi kufur, kita jadi lupa Allah dan boleh jadi putus asa. Yang ketiga, dia akan matikan kita. 3 perkara setan akan buat kita. Sesatkan kita, sakitkan kita, matikan kita. Ini tak ada cancel, dia direct terus. Jadi saudara, kenapa saya kata gitu? Itu saya katakan berdasarkan pengalaman siang dan malam saya jumpa. Kerana saya full time dalam perawatan gangguan autis dari 10 pagi hingga 11-12 malam tiap hari. Satu hari dekat sini. Tidur, apabila mata dah tertutup, ni kelopak dah tak boleh buka, baru saya tidur. Selagi kelopak saya terbuka, terlihat, saya akan lawan jin. Bila kelopak saya penat, baru saya tutup mata. Jadi saudara, bukan jadi seronok melakukan merawat orang sakit dengan ni. Kadang-kadang jadi takut. Sebab apa jadi takut? Kerana makhluk yang kita depan dengan dia bukan makhluk kecil. Makhluk yang pernah halang Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Makhluk yang pernah menghalang Nabi-Nabi dahulu ketika melontar. Makhluk yang telah bertemu dengan Nabi-Nabi terdahulu dengan wajah-wajah yang dahsyat, yang buruk. Sehingga pada satu hari di Singapura ini saudara, dan ada beberapa murid saya di sini yang ikut. Terlalu jahatnya makhluk ini, terlalu geramnya dengan manusia, dia heret anak tuan rumah tu depan saja. Jadi saya seperti melihat wayang, dia heret dari ujung sana, dia heret tanpa melihat siapa yang mengheret. Kalau awak tengok cerita TV Impossible Man tu kan, pelakonnya Peryakin Nampurah. Dia heret budak tu depan mata saya, dia masuk ke gantung sampah. Saya tarik dia keluar, dia heret lagi, masuk ke bawah katil. Saya tarik dia keluar, dia heret lagi. Duduk sebelah saya sendiri, kakinya dia tarik. Dah, kanak-kanak tu memekik-mekik dia tolong. Ini kes lebih kurang 2-3 bulan yang lalu. Saya dengan beberapa murid saya ada di sini untuk menyaksikan.
Yang dahsyat lagi, dia berpuasa depan kita. Maaf cakap dalam masjid ni. Dia heret isteri dia, dia heret, dia berpuasa depan kita. Subhanallah. Jadi, dia nak sesatkan sampai ke peringkat itu. Jadi, siapa sebenarnya jin ini? Kenapa mereka ni jadi begini? Itu dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia seperti jadikan kita juga. Allah menjadikan mereka, memberikan mereka kekuatan yang tak ada pada kita, dan Allah mencipta kita pula memberi kita kekuatan yang tak ada pada mereka. Tetapi kalau kita kuat, dia akan dhaif. Kalau kita dhaif, dia akan jadi kuat. Jadi saudara, pernah saya kumpulkan, saya jadi ceramah Allah malam ini. Saya pernah mengumpulkan lebih kurang 30 orang. Dan saya pernah juga mengajar di satu kelas. Boleh dikatakan murid saya yang depan saya semuanya hantu. Semuanya hantu. Yang bukan hantu 2-3 orang. Kenapa saya kata gitu? Apabila saya suruh pejam mata, saya test murid saya, semua pejam mata. Saya baca Fatihah, saudara. Ini seperti di semasa dengan Ustaz almarhum Ustaz Bakar Hashim. Masa tu saya Fatihah saja, hampir suku dah menjerit, pingsan, Ustaz Bakar dah hilang dulu. Saya selesai, saya tanya, mana Ustaz Bakar? Anak takut dah, ada cabut dulu dia. Ustaz Bakar dah lari keluar dulu. Allah yarham. Kalau dia ada, Masya Allah, dia paling happy dengan majlis ini. Dia selalu konteks saya minta saya adakan ceramah ni, tapi banyak kali saya tolak. Disebabkan apa? Disebabkan waktu, disebabkan masa. Jadi saudara, pernah ada saya kumpulkan murid-murid saya suruh pejam, semua jadi loktan. Ada yang gini, ada yang terjelih-jelih, ada yang terus bangun, aku bunuh kau Jumadi, aku bunuh kau Jumadi. Lah, macam mana saya nak ngajar ni? Saya ngajar hantu rupanya. Jadi kat sini subhanallah, benar apa yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Sorry, stop 1 minit. Di sini ada pengumuman. Di luar ada dijual obat syifa di luar sana, bukan di masjid. Kita boleh cubalah untuk orang yang sakit kontrol, boleh cuba. Kemudian ada jam 9.30 diadakan tabung bergerak. Tabung bergerak, poket penggerak. Ini untuk masjid. Jadi yang poket itu boleh bergerak lah. Sikit pun tak apa, banyak lagi apa. Jadi 9.30 ada tabung bergerak. Main dia beritahu lah supaya tabung sampai depan jangan terperanjak pula. Ada pengsan pula. Kalau tabung tu bergerak aja, maknanya yang ada rezeki lagi. Baik, jadi saya pun jadi fikir. Macam gini, ramai murid saya semuanya dalam tubuh dia ada makhluk lain. Ini baru semalam. Lebih kurang pukul 10 malam. Datang pensyarah daripada salah sebuah universiti. Seorang profesor datang bawa isteri dia, cikgu, dan bawa anak perempuan dia. Sebelum anak perempuan dia masuk, profesor masuk dulu. Saya tengok gaya dia bercakap, kepala dia botak licin, saya rasa ini orang pada pandai. Saya pun cakap merendah diri. Lepas dia keluar, anaknya masuk, ayah, siapa? Saya profesor Ustaz Musyarak. Kan saya dah agak. Saya tengok gaya dia ditutur, dia tahu. Nah, ini memang orang pada pandai. Jadi, profesor tanya saya, anak saya ni Ustaz, semua baik. Semua bagus. Saya nyampuk, tapi buat benda tak baik. Betul Ustaz, betul. Biasanya kita faham, kalau orang cakap gini, kita akan tahu mukadimahnya gini, dia punya natijah mesti gini. Jadi Ustaz tolonglah. Saya pun ada faedah mengesan. Alhamdulillah, saya mempelajari ilmu mengesan. Ada hantu dalam badan atau tak ada. Ini faedah biasanya Alhamdulillah 99% tepat. Saya ajar banyak murid saya. Saya pun suruh budak perempuan tu duduk depan saya pakai alat ni canggih, ni doktor canggih juga. Saya pakai alat, saya test saja, saya kata, awak diikuti wanita rambut panjang sudah 3 tahun. Betul Ustaz. Rambut ni panjang, mata tak nampak. Awak selalu mencuri. Kenapa mencuri? Pasal nak top up handphone. Satu bulan berapa ratus handphone? Ada 400, 500, 1000. Tapi awak tahu tak, bapa awak beban dengan itu? Tahu, tapi kena buat? Entah tak tahu. Alhamdulillah, japi-japi, rotan sikit, pukul sikit, sepak sikit, hantu lagi. Dia cakap dengan ayahnya, inilah anak awak yang sebenarnya, tubuhnya dia, dalamnya bukan dia. Datang lagi waktu seorang, bawa isteri dia duduk kat sebelah. Ustaz, cekkan bini saya kan? Saya pun cek. Awak ni selalu jumpa nenek tua kan?
Ustaz, nenek tu duduk nyangkung depan saya lah, ejek saya lah. Awak selalu hilang kandungan, sudah 4 kali hilang kandungan. Ini tu ambil dimakan anak. Jadi syaitan ini bukan dia goda kita, bisik-bisik saja. Kalau boleh bunuh, boleh kasih mati, boleh kasih sakit. Oleh sebab itu saudara-saudara, kadang-kadang saya cukup kesian. Saya cukup kesian dengan pesakit saya. Yang datang saja duduk, tunjukkan dia punya laporan hospital. Tebal macam ni. Ini sakit itu, sekali rawat banyaklah sampai 1,000 pun ada. Rawat di mana-mana sampai 1,000. Sampai tak larat. Jadi apabila saya lihat ada satu je benda kecil dalam badan dia. Ada benda kecil dalam dia. Ada punjanak dalam badan dia. Punjanak nak kata kecil. Saya ingat hantu paling kecil sekali punjanak. Walaupun kita ditakut-takutkan dalam cerita, tetapi dia yang paling lemah dibanding dengan setan-setan lain. Jadi dia menggoda orang ni, sentiasa ketawa seorang, menilai, pukul ayah dia, pukul isteri dia, pukul anak dia dan sebagainya. Jadi kita pindah saja. Ini ada lagi pengumuman SGT 2483. Diminta pindahkan tadi tempatnya SGT 2483 Okey. Tak pindahkan, kita angkat ramai-ramai. Itu dia. Jadi kita lihat. Jadi saya tengok sekarang zaman kita sudah parah. Memang sudah parah, saudara. Satu ayah lagi ngadukan saya. Datang dengan abang dia, dengan anak dia yang dua. Katanya, adik saya sekarang sudah berhantu. Bila bapaknya saya tanya, dia kata, emaknya saya tanya, itu bukan anak saya, itu hantu, setan dia. Iblis, saya tak nak itu. Sebab apa? Alas dia balik rumah ni, dia pukul bapak dia. Dia balik rumah saja, dia balik bapak dia. Pecahkan kereta bapak dia. Bapak dia dah nak beraya ni, kereta baru beli. Dia ambil ketuk besi, pecahkan semua kereta bapak dia. Tumbuk bapak dia sampai berdarah-darah. Saya cakap, itu anak apa? Bila saya periksa, saya kata, Pak Haji jangan marah sangat ni. Ini bukan anak awak. Dia memang anak awak, tapi sudah 5 tahun dia tu dia resap dengan sesuatu. Dia terkena gini-gini. Tapi saya memang, walaupun hantu, saya dah tak terima dia anak saya lagi. Sebab dah melampau. Tengok ni gigi patah, jadi lupa macam tu. Terang pukul. Maaf cakap, yang terbaru lagi seorang wanita. Wanita tu memang kita kenal. Ada 2 kes. Wanita memang saya kenal. Saya kenal sudah lepas lebih 8 tahun yang lalu. Dengan suaminya selalu ziarah saya, ambil ubat darah tinggi dengan saya, selalu. Sudah beberapa hari kemudian, sudah lebih 8 tahun saya tak jumpa, ada 2 kes, 3 kes. Yang 2 kes ni dia, Ustaz, saya ni kena musibah Ustaz. Musibah Ustaz. Kenapa musibah? Yang satu kes, dia kata, isteri saya sudah berzina dengan orang. Yang satu daripada Johor Bahru datang, Ustaz, saya ni musibah, suami saya mengaku dia berzina dengan seorang perempuan. Yang satu berzina dengan lelaki tempat kerja, yang satu berzina dengan orang perempuan dari luar negeri sana. Dia bisnes dekat Batam. Dia ngaku sendiri, Pak. Dua-dua lagi. Dah. Suaminya pun ada sini, yang ketua wanitanya ada sini depan saya. Dia cakap macam mana? Takkan nak marah? Orang dah besar kan? Jadi saya tanya dengan mereka, kenapa awak buat? Awak tak suka dengan suami awak tu ke? Tak suka dengan isteri awak tu, kenapa buat? Awak tahu hukum tahu? Saya pun tak tahu, Ustaz. Saya kenal dengan dia cerita saya tak ada duit, isteri saya gini, isteri saya gitu, suami saya ni. Terus saya diajak pergi ke satu tempat, kita melakukan perbuatan itu. Lepas tu baru saya sedar juga. Bila saya cek, saya rawat Al-Quran, saya baca Al-Quran, dalam tubuhnya ada sesuatu. Jadi kat sini saudara, musibah ni dalam kehidupan kita ni cukup dahsyat, mengelilingi kita. Siapa yang lupa Allah SWT, barang 1 minit saja boleh musnah. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa lupa mengingati Rahman, mengingati yang Maha Pengasih, kami gandingkan dengan syaitan, maka syaitan jadi teman. Saudara, kadang-kadang kita ceramah ni pun banyak tak faham lagi. Macam mana syaitan punya teman? Tanya pula tu. Saya cerita sikit. Syaitan tu jadi teman kita gini. Bukan awak duduk kedai kopi tengah makan kat Darul Makmur, tiba-tiba syaitan datang. Assalamualaikum, aku syaitan. Ya.
Aku dibalak, aku bolong, aku galak, aku anu macam-macam, tak ada. Dia tak gitu, saudara. Dia kalau datang musibah, dia melalui manusia yang berperangai setan juga. Tu sebab saudara kalau jumpa orang kat jalan, kat kedai, tak kenal, dia baik-baik yang jadi. Jadi, Assalamualaikum, tinggal. Dia datang duduk sebelah, kakak duduk mana atau adik duduk mana, dia tanya kan, saya duduk sini, gini. Kita yuk pergi makan-makan, kena-kena ajak makan. Ajak makan, jadi kakak angkat ke, jadi adik angkat ke, jadi abang angkat ke, jadi apa angkat, pakcik angkat ke, atau angkat ke. Tunggu. Lepas itu saudara, ini kes paling banyak saya jumpa. 2-3 hari jumpa orang ni saja, tinggalkan suami, tinggalkan isteri. Dan banyak sekarang wanita sudah dipondan, diikat titik dia sampai rapat-rapat, sampai rata macam papan. Dia pergi tackle wanita, dia buat hubungan seks bersama mereka. Ini paling dasar zaman sekarang. Ini semua siapa yang ajar ilmu ni? Syaitan. Syaitan zaman Nabi Lut hidup balik. Syaitan zaman Nabi Lut tak mati, saudara. Kaum Lut kena 4 batu, syaitan ni, aku hidup lagi, kata dia. Kau mati ya, aku hidup. Kita pindah Singapura yuk, kata dia. Pergi Singapura. Awak tengok sekarang berapa banyak wanita-wanita rambut pendek jadi jantan. Ikat. Satu kaum apa, dia panggil tomboy. Tomboy boleh tak satu burus ke apa, burus ke. Dia ikat sampai lepeh macam lelaki. Penyek tak ada lagi. Dia tackle wanita. Kalau siapa kena kacau dengan wanita burus atau wanita tomboy, biasanya tak lepas. Kalau dalam Hindu dia macam mandrem. Kalau kena hantu pengasih Hindu, tak lepas. Dia akan hidup seperti suami isteri. Subhanallah, saudara. Jadi saudara tengok, kamu lepaskan isteri kamu kerja 90%. Kalau tak jaga, tak selamat. Kenapa saya cakap begini? Sebab saya hari-hari di depan dengan saudara. Kamu lepaskan suami kamu bekerja, kalau suami kamu tak diingatkan, mungkin 50% tak selamat. Kecuali orang yang boleh selamat, hanya orang yang sentiasa pergi keluar bekerja, baik lelaki atau perempuan pergi kerja kerja, ingat, aku cari rezeki kerana Allah. Suami aku bagi aku kelepasan untuk tambah rezeki, aku pergi kerana Allah. Suami pun kata, aku cari rezeki ini untuk mencari makan anak isteri kerana Allah. Aku tidak akan menyeleweng, tidak akan melakukan perbuatan yang haram selagi aku ada akal, selagi aku iman. Kita kena buat azam gini, baru kita langkah keluar. Kalau tidak, sadar habis. Ini yang kita, ini yang hari-hari kita jumpa. Anak-anak pula apabila masuk umur menengah 1, syaitan paling suka goda. Masuk menengah 1 saya jumpa, dia mula dah lain cari doktor. Mungkin daripada perpindahan sekolah dah jenam. Kan, dah jenam kalau orang lelaki. Dah jenam lelaki kan, masih pakai skrim, masih makan cornetto, masih makan apa tu, chopstick, masih makan popcorn, makan ketis, kuitis. Boleh masuk menengah 1, dia jumpa kawan-kawan dari sekolah lain, semua tak ada cerita-cerita lagi, semua semak dia kan. Dia pun tengok nak gaya sikit, nak rokok, tu dia tu mula rokok. Bila dah nyampai saya rokok, nak style sikit mesti ada matai, ada minat. Nak style sikit ada handphone, ada SMS, MMS, tak apa binatang lagi. Nak style sikit, jadi wanita kita juga. Anak-anak belajar perempuan dia kecil dah jam 6, dia tengok belum cantik kan. Belum cantik, belum guna atraba, belum atrab lagi. Payudara pun tak tumbuh lagi. Monggong pun lepeh lagi, rambut pun tak, masih banyak kutu, masih selebek. Dia masuk menengah 1, dia dah mula lawa. Dia melawak, pakai pun lawa, ketat sikit, tinggal sikit, kawan pun usik. Oh kau cun, kau cun, apa dia usik, dia akan angkat, dia terasa dia lawa, dia akan melawak. Jadi dia melawak, mulalah. Dia akan test apa yang dia lihat di TV. Syaitan akan rosakkan dia daripada situ sampailah. Dan kita jaga dia macam jaga minyak dari kecil sampai masuk dia menengah 3, habis. Saudara, ngeri kehidupan kita sekarang. Tak baik kita cerita jauh-jauh, kita cerita ini sudah. Jadi saudara nak selamat, satu dia antaranya banyak doa pada Allah. Kedua, jadi ayah pada zaman sekarang kena banyak sabar dan kena banyak bersoal jawab dengan anak-anak. Bukan dengking-dengking, pukulan, marah semacam, tidak. Kita kena apa? Kita pandai informasi supaya kesilapan kita mendidik mereka, kekasaran ke apa ni dengan cara kita, boleh jadi cara kita tadi memberi jalan pada syaitan untuk sesatkan lagi anak kita.
Contohnya kita ada anak gadis, anak dari kita marah dia dengan kasar. Kalau kasar, setan pun dulu dia tak boleh masuk ni, dia nak goda anak kita ni tak boleh. Tapi apabila kita tangking kasar, kita pukul dari yang besar, setan pun masuk daripada pintu itu. Kau tengok bapak kau dah mula pukul kau, terajang kau, dia buat kau macam budak kecil. Kat situ mula dia dari rumah, dia akan jadi sesat selama-lamanya. Saudara-saudara, saya serahkan pada bersama. Saya dah lupa pula banyak. Saya bicara pula. Jadi ada baiknya saudara kalau kita buka kepada soal jawab, mungkin ada pengalaman, kita boleh sama-sama berbincang. Wallahu a'lam. Ini saya rasa kalau misalnya ada soal jawab itu lebih baik. Jadi ikut dipanggil. Jadi kalau siapa ada soalan yang mengemukakan ataupun tak setuju dengan kita pun boleh juga. Boleh bangkang. Boleh bangkang. Ini bagi pembangkang bebas. Sekedar bangkang, jadi kita cuba berdiskusi. Jadi kalau ada setengah orang yang tak setuju dengan apa, kalau kita baca Al-Quran misalnya, kita untuk rawan-rawan orang, dan itu bid'ah. Mana boleh Al-Quran dibaca untuk apa? Buat amalan. Tapi kita baca Al-Quran untuk rawan orang. Kita tak ajar baca Al-Quran rawan orang. Kita kata baca Al-Quran itu berarti itu ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah penawar. Dan dalam kita baca, kita berdoa kepada Tuhan. Dalam hati kita berdoa. Apa lagi kita nak buat? Yang kita boleh buat, kita bacalah kalimat Allah. Kerana kalimat Allah itu memberi kesan dalam kehidupan manusia. Sebab itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aytahu khashi'an musaddi'an min khashyatillah." Kalau kami turunkan Al-Quran ini di bukit, di gunung, maka kamu akan tengok gunung-gunung di takut untuk sujud kerana kebesaran ayat-ayat Al-Quran. Jadi atas dasar itu kita baca supaya setan-setan lari daripada badan manusia tadi. Dan banyak hadis-hadis yang menyebut bila kita azan, setan lari berterjaran. Azan itu berterjaran, rawat saja dia berterjaran. Bila kita nak mula sembahyang, dia datang lagi. Sebab itu bila kita berdiri nak sembahyang, Allahu Akbar, teringat kasut arwah hilang tidak. Allahu Akbar, kita dah terpukul dulu. Allahu Akbar, kaki dia cuci ke tidak? Dia boleh kacau kat situ. Dia kasih was-was. Jadi kita masuk ke dalam badan kita. Sebab itu kita selalu baca Qul a'udzu birabbin nas. Apa ucapan Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kejahatan setan yang suka was-waskan dalam apa? Dada manusia. Jadi apa yang kita katakan itu semua kita betul. Dan kita pun ke dalam juga. Macam mana yang saya katakan pada awal tadi, kadang-kadang nanti ibu pukul anak sampai muda-muda. Tapi sebenarnya anak-anak okey, tak ada apa-apa. Tapi pasal benda ni kacau, masih menjadi nakal, dia buat benda-benda yang pelit-pelit yang tak masuk akal, menyebabkan ibu kena mati kemauan. Jadi bila ibu pukul anak tadi buka, bapak marah ibu. Jadi mereka jadi bergaduh, berhara dalam rumah tangga. Tapi bila kita bacakan anak okey, baca kabar ni mula bergila-gila. Maknanya ada apa? Ada putianan dalam badan mak dia. Jadi bila kita berbual dengan dia, betul kau yang kacau. Aku lah yang kacau, satu lagi. Aku nak pura-pura dengan hidup dia. Aku nak kasih mati dia. Aku nak sekali. So kadang-kadang ada putianan dalam badan. Kadang-kadang ada hantu, 3 jenis hantu dalam badan. Macam-macam. Kadang-kadang orang itu boleh jadi macam harimau. Kadang-kadang boleh jadi macam beruang. Kadang-kadang boleh jadi macam apa? Buaya dan sebagainya. Jadi kita jenis hantu kita tak tahu, tak nampak. Tapi kita hanya tahu dari segi apa? Pergerakan dia saja. Jadi ini realiti ibu bapa Allah sekalian. Bayangkan kalau seorang suami isteri kita bilang macam tu. Nanti dia jalan, isteri dia bilang. Pasal tu dia nak dikasih malu. Jadi suami stres. Bila stres, sudahlah nak berjalan dengan isteri. Isteri stres, sudahlah pisah sudah. Bila berpisah, baiklah. Bila tanya putianan, apa pasal kau kacau dia? Aku tak suka dia lebih lawan daripada aku. Isteri dia lawan. Jadi tak suka perempuan yang lebih lawan daripada isteri dia. Jadi cerita itu kadang-kadang budak-budak ni datang mengadu
Ustaz, saya kalau pergi sekolah, saya pagi-pagi, saya jalan, saya nampak ada perempuan putih, rambut panjang, duduk depan pintu. Jadi dia kacau macam tu. Stres tak budak ni? Nanti tengah baca dalam bilik, dia kata nampak kaki tergantung-gantung dalam bilik. Jadi lagi pekerjaan budak-budak ni, bila takut, bapak-bapak pun takut, jadi semua takut. Jadi semua cerita betul. Ada orang pula, budak kecil, dia boleh tahu pula ni macam mana bisikan dalam dia bercakap dengan dia, apa yang akan berlaku. Dia kata selalu saya dengar bisikan, ada orang cakap dengan saya, itu bukan mak bapak saya. Tapi mak bapak tak pernah kasih tahu dia. Bila kita tanya mak bapak kata betul, itu anak angkat. Jadi kita dapat macam benda-benda lain yang ada dalam badan ini, bisikan yang saya tahu dia. Kadang-kadang ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu dia jadi sembahyang, ada orang tak tahu baca pun, tak tahu ngaji pun, tak pernah bukan Quran, tapi lepas dia kena kacau, datang yang baik, ajar dia ayat kursi, ajar dia Fatihah, ayat dia baca-baca ayat-ayat Quran, sampai dia tahu baca. Jadi adik-adik semua heran, dia tak pernah belajar Quran, macam mana dia hafal. Jadi kita yakin, kita faham bahawa ada yang baik sentiasa. Ada yang jahat, ada yang baik. Jadi inilah cita-cita Ibu Bapa Bangsa pengalaman yang boleh kita jadikan apa? Panduan ataupun iktibar. Benda ini real. Jadi macam mana cara mengatasi? Kita tak ada cara lain. Melainkan kita berdoa banyak dengan Tuhan dan kita banyakkan ibadat kepada Allah. Tingkatkan kita punya pengetahuan. InsyaAllah kita akan mengatasi. Jadi di sini ada beberapa soalan. Ada baca dia jawab? Jadi ada soalan, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah cara hendak fahamkan orang yang tidak faham dalam soal gangguan jin dan syaitan? Terima kasih. Saya baca, saya jawab. Jadi macam mana kan nak fahamkan orang yang tak faham? Wah, ni macam mana cerita ni? Jadi cara dia senang saja. Orang yang tak faham, ada dua, ada dia tak faham tapi tak mau faham. Ada yang tak faham tapi degil. Dia tak mau faham dan tak mau difahamkan. Itu cara dia tinggalkan. Tapi dia tak faham, difahamkan dia tak mau dengar, tinggalkan. Jadi kalau dia nak faham, kita tak mampu fahamkan dia, bawa kelas. Kita bawa di kelas-kelas di masjid. Mungkin tidak ada dirasa khusus bab ni. Jadi sekarang boleh ke khusus yang kita adakan. Biasa saya dan Ustaz saya tak tahu program dia, tapi program saya adakan di Masjid Rahimabi biasanya dan akan datang di Masjid Kasim di atas tingkat 2. Ustaz saya ni mungkin jadual dia di Masjid An-Nur di Masjid An-Nur di Maslin. Jadi kita adakan khusus khas untuk faham benda ni. Jadi mereka tak mau faham, awak kasih alamat untuk betul. Tak mau juga, sudah. Assalamualaikum. Baik. Jadi untuk faham benda ni tak susah, asalkan lapang dada untuk mendengar. Paling banyakkan yang tak mau faham, kadang-kadang dia kata ngombat. Dia tak mau faham, malah dia nak uji. Dalam saya ceramah pun dia nak uji. Subhanallah. Pada saat saya katakan tukang ngombat para bomoh contohnya, kita ceramah ini bukan minta diuji. Sebab ujian Allah kat kita pun kita tak terbawa, tak terbuat. Tak tertanggung. Jadi janganlah kamu cuba-cuba uji kita pula, tak payah. Jadi ada yang uji. Selepas saya buat kelas, dia uji kelas tu, dia kacau. Dan lepas kelas tu, hantu bergeliaran dalam masjid. Dalam masjid hantu bergeliaran. Komputer hidup sendiri lah, berani berkek dah. Jadi siapa yang buat perkara uji tu, nanti kamu diuji Allah, kamu akan tahu. Jadi siapa yang ada niat, yang ada selalu melakukan perkara itu, eloknya berhentikan dan kembali kepada Allah. Kerana kami menjelaskan hanya menyampaikan ilmu Allah, bukan untuk beriak-riak, bukan untuk menjejak, untuk menyampaikan ilmu Allah kepada saudara. Itu saja. Saya kata begini sebab dah 2-3 kali macam-macam orang datang tes saya, tepuk dada saya lah, cubit, hampir kena gunting susu saya, dia cubit. Saya kata, apa awak ni? Saya kata, awak punya ni tak jadilah sebab saya gunakan Quran, insyaAllah. Saya suruh dia balik. Besok datang lagi. Saya kata, pakcik ni datang lagi, tepuk lagi saya. Saya kata, cik, minta maaf. Kalau Haji nak uji ilmu bukan kat sini, ni bukan tempat uji. Saya menyampaikan ilmu. Kalau Pak Haji nak belajar, saya ajar. Nak uji bukan saya tempat dia. Silakan yang datang lagi. Saya suruh dia pergi. Itu dia.
Dan ini satu soalan lagi, saya suruh Ustaz Kami jawab. Nama saya Abdul Rahim. Asal saya keluar negeri, ada saja sesuatu yang ganggu isteri saya. Contohnya, berupa suara saya panggil dia. Ada kalanya duduk di tangga, imbas saya. Bila saya lihat, bila imbas saya, bila isteri saya melihatnya. Ada kali isteri saya rasa ada sesuatu menyentuhnya ketika tidur. Ini kalau istilah orang dulu dinamakan hantu raya. Dulu orang dulu istilahkan hantu raya. Hantu raya ni hantu lelaki atau jin lelaki yang suka kacau wanita, kata perempuan. Kadang-kadang hantu raya ni bela orang perempuan membela. Satu kes yang terbaru baru minggu lepas. Kes ni lebih kurang sebulan lepas. Suami isteri datang. Isteri kata dia dah tak suka dengan suami dia. Suami dia kurus separuh saya. Saya ni dah kurus, dia lagi kurus. Dia separuh saya. Dia duduk depan saya, dia gini. Dia cakap, awak ni saya dah kurus, awak lagi kurus. Dan separuh saya tanya, apa yang gigit awak? Saya suka gurau. Bininya kata, saya tak tahan lagi nak hidup dengan suami saya. Dia pasal pula? Kalau dipukul awak bukan sakit, dia kecil awak besar. Dia kata, bukan itu Ustaz. Mak dia berlaku. Saya tanya, awak ada bukti mak dia berlaku? Ada bukti. Macam mana? Mak cakap, mak dia kalau tidur waktu malam, buka pakai semua. Bulat. Macam kanak-kanak kecil kita mandikan. Lepas tu dia buat. Kadang-kadang malam tu dia bulat, dia telanjang di keliling rumah. Maknya umur dah 50 lebih. Jadi apabila saya lidik dan pengalaman saya, ini adalah hantu raya. Ini mana wanita bersuamikan hantu raya. Ini ada banyak kes yang ada juga. Saya pun gunakan kaedah, saya cek betul. Mak dia bila hantu raya lebih kurang sudah 25 tahun. Jadi saya kata siapa yang berkahwin dengan anak makcik ini mesti sengsara. Terutama orang perempuan. Betul, lebih dia kahwin sekarang si wanita selalu dihimpit dengan jin jantan. Dia pun tak tahan bercerai. Lepas bercerai, si bekas suami tadi yang maknya berlantu jumpa saya. Jumpa saya bawa seorang perempuan. Lagi lawa daripada bekas isteri dia. Lagi jenggu lagi orang tua. Dia tanya ni siapa? Ini Ustaz, kawan saya. Isteri saya dah cerai Ustaz. Dia minta cerai, saya ceraikan. Saya kata, awak berani kawan dengan lelaki ni? Saya takut juga Ustaz. Sebab sejak saya kawan, saya selalu kena setubuh. Bagaimana isteri dia yang lama. Saya kata, maaf, cakap siapa kawan orang ini dan jumpa emak dia, mesti kena. Rupanya dia ni yang mula-mula tidak mengaku, tidak percaya mak dia bela. Akhirnya datang bertemu saya, dia kata memang saya percaya Ustaz sebab saya nampak sendiri dan kakak saya pun begitu. Jadi ini jenis yang sama. Saudara, ini kes. Kebiasaannya jenis ini, dia lari kalau suaminya ada, itu pada kebiasaannya. Kalau suaminya ada di rumah, biasanya dia tak ada. Jadi kalau suaminya tak ada, biasanya dia datang. Ada kes pula, walaupun suaminya ada, dia tetap ganggu. Tetapi dengan cara apa? Dia retak pada suami. Jadi bila suami nak bersama dengan isteri, tengok muka suami dan muka orang lain. Muka King Kong ke, muka UFO ke. Jadi pernah beberapa wanita jumpa saya, bila dia nak bersama sambil tengok muka suami dia, duduk begini. Suami kata, kenapa tengok aku macam ini? Handsome sangat ke aku? Dia nak cakap tak tergamak. Akhirnya dia cakap depan saya nampak muka suami saya dirangkung. Jadi akhirnya saya cerita pada suami dia baru istighfar, barulah dia cuba dirawat sehingga wajah dia menjadi asal. Jadi saudara yang kena gini maknanya itu dia. Jadi cara dia antaranya wanita tadi isteri awak yang nak tidur saya berwuduk, tutup aurat. Dan kalau boleh cari minyak kasturi, dicolekkan pada badan sedikit waktu tidur. Kebiasaannya kita nak gemar dengan wangian itu. Itu antara. Kalau untuk lanjut, jumpalah di tempat rawatan kita, boleh kita bagi khidmat nasihat. Di Ulan ada, di sebelah sini pun ada pusat rawatan, kawasan perang jalan ni. Ada klinik tu, atas dekat dua ada pusat rawatan dan rilas. Di Ulan buat 325 pada satu. Dan ada lagi di mana saya tengok. Di sini Avenue, di sini Place lah semua saya ada tolong. Saudara boleh minta khidmat nasihat di tempat di sana. Wallahu. Ini ada satu soalan lagi. Benarkah majlis-majlis yang diadakan bunyian yang muzik di situ adanya syaitan? Perlukah kita jauhi?
Jadi kalau soalan ini saya rasa jawapannya very clear, jelas. Kita kembali kepada Al-Quran. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wastaftis man istata'ta minhum bisawtik. Iritlah siapa-siapa yang kamu mampu dengan suara engkau. Ini Allah kata dengan tulis surah Al-Isra ayat 24. Iritlah siapa-siapa yang engkau mampu dengan suara engkau. Jadi para ahli tafsir antaranya Imam Mujahid mengatakan suara-suara iblis tadi adalah nyanyian. Jadi dengan sebab itu saya katakan malam ini kita bersyukur kerana kita selamat daripada tarikan iblis untuk mengikuti apa dia panggil? Kau-kau pada malam ini dengan suara-suara iblis jadi nyanyian. Jadi kalau kita pergi sana, malam kita dah ikut. Kita akan melakukan maksiat. Kalau kita lihat, kita tengok program-program yang dilakukan kadang-kadang tu bukan makin baik, kadang-kadang makin hanyut kat kita dibuat dia. Kenapa? Kerana kita gunakan suara-suara iblis. Jadi itu Allah sebut dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau boleh kita jauhkan, kalau dia boleh mengadakan, dia boleh mengadakan sama kita boleh Allah SWT. So, ada soalan lagi. Pukul berapa kita nak berhenti? Pukul 10. Pengajian tak ada, pukul 2 pagi kita berhenti. Okey, apakah apabila kita memainkan CD ayat-ayat penawar jin dan syaitan dan keluarga? Ada dari dengan membaca ayat-ayat itu sendiri. Soalan kedua, apakah syaitan ada gangguan? Syaitan di dalam diri atau rumah? Apakah simptom gangguan syaitan di dalam diri atau rumah, sedangkan pertengkaran di rumah itu adalah asam garam rumah tangga? Okey, saya jawab yang kedua lah. Simptom-simptom dan gangguan syaitan di dalam diri atau rumah. Jadi saya katakan dekat sini, tidak semua orang sakit itu kena ganggu syaitan. Nanti kalau kita kata sakit semua ganggu syaitan, semua tak pergi doktor. Salah. Betul tak? Saya tak cakap macam tu. Kalau ada sakit bisul, pergi jumpa doktor. Sakit gigi, jumpa doktor. Pening kepala, cek doktor dulu. Kalau doktor kata tak ada apa-apa, semuanya okey, barulah kita cuba bacakan. Ya? Kadang-kadang orang kata sakit kanser, doktor kata kanser. Tapi bila kita rawat, bukan kanser. Kita baca bukan kanser. Confirm, saya kata kepada mahir bukan kanser. Doktor kata kanser, saya kata bukan. Pergi cek lagi sekali, betul bukan kanser. Sebab saya perasan dia ada gangguan. Mula-mula masuk, kata kanser. Saya kata bukan. Betul cek lagi bukan kanser. So itu yang kita boleh bantulah dari segi itu. Jadi simptom-simptom gangguan dalam rumah tangga ni kita nampak, bukan kita tak nampak perubahan, perbezaan sikap suami atau isteri tadi dia mendadak. Macam marah dia tu tak boleh nak kawal. Kalau dia pukul anak tu macam pukul mati. Mana ada orang pukul anak dia sampai mati? Ada ke orang pukul anak dia sampai darah? Itu dia punya perubahan dalam diri dia tu nampak sangat. Dia benci, tak suka duduk rumah. Dia suka duduk kat kopi. Dia tak selesa balik rumah. Itu semua tanda-tanda. Kemudian jantung dia sentiasa berdebar-debar, gelisah, ketua, tak suka dengan Quran, tak suka sembahyang. Ini ada tanda-tanda simptom-simptom yang kita boleh tahu yang dia tu ada gangguan. Jadi macam itulah keadaan yang kita boleh bezakan sama ada orang tu ada gangguan ataupun tidak. Asam garam rumah tangga memang sedangkan lidah kita gigit betul tak? Jadikan pula suami isteri mesti gaduh dia. Tapi gaduh sikit-sikit dia betul tak? Kalau cubit tu cubit-cubit sayang. Tak ada lah bantai dengan batu lesung. Yang ada bantai isteri sampai masuk hospital. Yang ada letak isteri sampai mati betul tak? Kita baca surat bawah. Itu pasal setan dalam masa ini. Sebab dia dah tak ingat lagi. Setan yang kuasa ini sampai dia boleh bunuh isteri dia. Jadi itu yang saya katakan simptom-simptom gangguan yang ada dalam diri seseorang. Selama ni kita tahu ada ke tak ada. Tanda-tanda ni kita tengok pun, satu kali tengok pun dia tahu. Kat sini ada berapa orang kena gangguan pun akan tak tengok. Nak cuba, pingsan dulu. Okey, soalan yang kedua tadi,
memainkan CD ayat ruqyah tadi? Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Semua ayat Al-Quran itu dibaca yuta'abbadu bi tilawatihi. Semua ayat Quran dibaca menjadi ibadat. Tetapi kenapa kita keluarkan jadi ayat ruqyah? Sebab ayat ruqyah itu maknanya rawatan. Jadi ayat ruqyah adalah ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan banyak dibaca oleh ulama salafus saleh dalam merawat gangguan. Jadi ayat-ayat itu kita kumpulkan di dalam satu CD atau di dalam satu buku, kita namakan ayat ruqyah, ayat-ayat untuk merawat. Ini bukan bermakna kita menafikan ayat lain, tidak. Ini ada sebahagian. Kalau kita jual Quran, kita kata Qurannya ayat ruqyah, baca sampai habis. Orang sakit atau pingsan, aku dah sakit, nak baca Fatihah pun tak pandai, dia suruh baca Quran. Juga sakit gangguan, baca Quran sampai habis. Jadi kat situ untuk apa? Untuk memberi semangat kesembuhan pada pesakit agak susah. Jadi kita petik, saya yang mengumpulkan ruqyah ni semasa saya belajar dari Mesir, perubatan darah ilaj ni saya belajar di Mesir dulu semasa mengaji di sana. Jadi daripada guru saya, jadi dikumpulkan daripada guru dia dan sampai kepada Rasulullah SAW. Ayat yang biasa dibaca oleh Rasulullah dan para ulama pada para sakit. Dikumpulkan. Jadi kenapa kita kumpulkan? Sebab tidak semua umat Islam ni pandai baca Quran. Maaf cakap lah ada yang tak pandai baca Quran sebab sempat ada guru dah mati. Dia sampai guru dah mati. Jadi kita sediakan supaya membantu mereka mendengar di rumah. Tapi kita utamakan, kalau mereka nak ada CD ruqyah, mesti ada CD lain dulu. Contohnya surah Baqarah dulu. Jadi ruqyah adalah tambahan. Baik. Kalau kita baca jadi apa? Kita baca insya-Allah dapat pahala sebab dia adalah ayat Quran juga. Dapat pahala. Tetapi kadang-kadang ada yang baca ni tak pasal-pasal dia berjoget. Ada orang mengaku kat saya baca ayat ni tak jadi panas. Kenapa baca ayat ruqyah mesti panas? Sebab dia dalam badan dia sudah sedia ada benda ni. Jadi bila dia baca ayat ini, benda tu sudah mengelodak dekat badan dia. Jadi panas. Kalau berlaku demikian, jumpalah kami insya-Allah dan murid-murid kami yang ada, kita boleh cuba membantu. Di antara cerita gangguan saya tambah sedikit, antaranya biasa nasi cepat basi. Kalau gangguan dalam rumah nasi paling cepat basi. Masak pagi tengah hari basi atau 2 jam dah basi. Ada mereka nasi masak letak boleh terus keluar kuih. Boleh jadi ada terus berulat. Pernah satu restoran yang terkenal, kedai makan terkenal, biasa kita makan sedap. Saya pun pergi sana makan. Sekali makan dengan akunya tengok ada ulat. Pernah tiba-tiba ada pasir. Saya tanya kepada tuan kedai, kenapa masak orang ada pasir? Dia kata tak tahu, Ustaz, kita dah cuci. Pernah satu restoran saya masuk dekat Johor, dekat sebelah kedai saya. Saya masuk kedai makan tu, saya berdiri dekat pintu, saya tercengang. Ini ada gangguan dekat kedai, saya tengok. Saya tercengang, tengok. Orang tu tengok ke saya. Saya kata, kenapa meja ni awak pergi naikkan? Naik kursi ni atas meja, saya kata. Orang tu tengok saya tercengang. Dia pun nak jawab, dia kata, Ustaz, ni betul tak betul? Jadi apabila saya toleh gini saja, saya tengok kursi tu bawa buka nombor dekat bawah. Subhanallah. Saya nampak sini ditutup, sini terbuka. Lampu sini gelap, sini tutup. Dan saya pernah pergi pasar jimat dengan isteri saya pagi-pagi pukul 9. Agaknya awal pasar kan tak bagus. Orang yang pergi masuk awal pasar tak bagus, air pun tak bagus. Saya keluar rumah saya dan cari sayur lah. Pusing. Saya cakap rumah saya. Saya tengok kenapa lah pasar ni ada tembok dari lantai sampai bumbung. Ini macam penjara dalam hati saya cakap. Apa bila dia ni? Pagar merah pula tu. Dinding merah. Daripada ujung sana sampai ujung sana. Jadi nak beli kedai sayur tu dah tak ada dari pagar merah. Pagar zinc merah. Saya pergi sayur depan sana. Saya lepas beli, saya dengar rumah saya pusing. Orang rumah saya pun kok ada kedai lagi ni. Saya pun kata, kok ada kedai? Tadi tembok. Terus saya jumpa tuan di kedai. Saya kata, kedai awak sudah ada gangguan. Saya masuk kedai dia, saya test, saya dah rasa remang sampai kat tengkuk saya. Dia kata, bang, kedai awak ni tutup orang. Dia kata apa? Saya pun macam terasa lah sebab kebelakangan ni orang tengok bustan, orang tengok bustan. Tapi orang punya tuan kedai tu rajin amal katanya, alhamdulillah saya tengok kedai dia tak laris tu. Okey. Cerita selanjutnya, biasanya rumah kita dia bunyi tau. Kadang-kadang kita tengok lah dekat doga bunyi terus gerak. Kadang-kadang goli jatuhnya. Itu ada 2 jenis. Satu, kadang-kadang memang penghuni yang sedia ada, dia tak ada orang. Sebab Rasulullah kata setiap rumah
Setiap di mana-mana rumah mesti ada penghuni dia, kata Rasulullah. Kalau kita turun makan, dia turun makan. Itu dia. Setelah itu kena baca auzubillah, jadi dia tak dapat makan. Kalau nak makan pun balance kita lah. Punya tulang-tulang ke, boleh lah. Dia akan ketuk. Tarik kerusi meja, nasi cepat basi. Dan yang ketara sikit, agak yang berani sikit, dia akan tunjukkan kelibat. Kelibat sana, kelibat sini. Seperti orang kelibat. Takut anak kita nak masuk bilik ni jadi takut, nak masuk takut. Itu tanda. Jadi kat situ, boleh kita bacakan apa yang kita tahu. Kalau saudara tahu apa ayat Quran yang saudara tahu baca, sebelum dapat pertolongan apa kecemasan, bacalah apa yang saudara tahu kat air, minta pada Allah, masuk kat botol spray tu, saudara spraykan. Tapi kenalah azan dulu. Takut orang spray kena mata dia sepak ke apa. Jadi saya kata sepak ni cerita pengalaman. Saya bagi satu ustazah tu, anak dia saya suruh spray. Awak spray sendiri, saya tak sepak dia spray. Sampai kat tepi bilik air, tangan keluar. Pang, ikut dia. Dia pergi umrah 5 jari ke sini. Saya tengok ada 5. Dia kata, kenapa? Dia awak. Ustaz suruh saya spray, dia kena sepak. Mak dia pula yang satu kes lagi, mak dia pergi spray sampai bilik air, ular tenduk itu. Bung kat sini dia. Saya tengok 2 lubang kat tengkuk. Bukan takutkan saudara, tapi ini yang jahat punya, ni sihir punya. Jadi kalau rumah ada gangguan begitu, saudara baca apa yang saudara tahu, spray. Kalau tak tahu, boleh minta tolong pada darah ilas, boleh bantu insyaAllah. Jadi itu simpel. Tetapi jangan ingat kalau ada bunyi tik-tik-tik goli, itu mesti asal jahat. Kadang-kadang penghuni biasa. Jadi ibadah kisah sudah. Selagi tak ada masalah, tidak boleh. Jangan terlalu fikirkan dia. Awak duduk termenung satu malam fikirkan tu buat apa? Dia awak fikirkan anak kan? Ada anak kat sebelah tu, fikir anak besok nak sekolahkan apa, kalau anak ni besar nak rambut dia nak potong apa kan? Kalau awak tak rancang, awak pergi keluar balik rambut gila. Tegak gila kata budak sekarang. Tengok je merah, hijau, biru. Jadi kita fikir. Setiap apa anak kita ni yang ada, kena fikir semua. Ada satu orang bapaknya pergi haji. Maknya tinggal, dia pergi haji. Balik, bapak pergi haji dia balik sekolah, maknya tengok badan semua tetu. Padahal budak tu baik, handsome baik. Balik tetu semua tetu. Nangis mak dia, bapak pergi haji anak pasang tetu. Tahu tetu kan? Saya pun cek, dia tak bawa anak dia. Saya cek, saya kata, Kak, anak awak sudah masuk hantu dari sini ni hantu. Masuk sini jumpa saya. Saya rawat. Kakak Cina. Dekat orang mencai ya. Lupang sini orang mencai. Saya tahu sikit lah. Saya dah geram terlepas dulu. Kami ngamu. Saya pun tak tahu apa kan dia apa. Orang Cina cakap dia apa. Saya tak tahu. Bukan kamu tak jumpa mak dia. Sepak lagi. Wacau. Dia keluar saja budak itu terus baik. Esok buang tipu semua. Baik. Alhamdulillah. Baik tu normal. Subhanallah. Jadi ke situ nampak. Dalam masa 2-3 hari bapaknya tadi dia masuk ke dalam badan. Pasang tipu, pasang. Tahu sekarang berlaku black metal. Satu orang perempuan dia pakai tudung. Keluar rumah pakai tudung. Rupanya dia keluar rumah dia buat apa? Dia pakai pakaiannya. Mereka buat apa? Mereka sek atas Quran. Quran tu dibuka, dia melakukan sek atas Quran. Kepijak Quran, dia ludah, dia cucuk darah dia, ramai-ramai kumpulan dia taruh air, titis ke air, mereka minum darah. Kumpulan black metal, kumpulan apa tu underground, kumpulan apa lagi tu hippies, kumpulan apa punk, kumpulan bush, kumpulan apa lagi tu tomboy, banyak kumpulan-kumpulan ni. Yang sama dia punya ego semua satu. Jadi saudara kena ingat perhatikan banyak. Ini yang patut kita fikir. Hantu jangan fikir sangat. Ada masalah, minta tolong kita selesaikan cepat. Tapi jangan jadikan fikiran. Wallah. Ini ada satu soalan lagi. Apabila saya setiap malam saya tidur, saya susah tidur lah. Didatangi oleh bayangan antara senang dengan kasar. Apabila saya diganggu, saya dapat rasakan kehadiran gangguan itu. Adakah saya perlukan perawatan? Terima kasih. Adakah yang realiti atau mimpi saja? Mungkin saya boleh sentuh sedikit. Kadang-kadang gangguan ini betul realiti. Selalunya kena ganggu biasanya kebanyakan orang perempuan. Orang lelaki jarang kan.
jin ni buka, jangan suka dengan apa? Perempuan tadi. Jadi dia boleh pegang-pegang, dia boleh sentuh, dia boleh buat apa saja tau. Macam suami isteri. Jadi cerita betul. Jadi itu betul-betul untuk benda bohong berhenti. Tapi kalau macam awak setakat nampak-nampak saja bukan luar dekat luar, saya rasa kalau baca-baca tu insyaAllah benda tu boleh lari. Tapi kalau dia takut, dia semakin datang, semakin kacau. Dia ada tujuan, dia datang. Dia bukan datang mencuba saja. Dia ada tugas yang dia nak tunaikan. Kalau perempuan, kadang-kadang dia suka dengan perempuan tu, jadi dia kacau. Waktu tidur dia datang. Dan ada satu kes saya jumpa, kalau malam tu makcik tidur, jadi dia kejut satu suruh bangun. Suruh bangun, suruh duduk berbual dengan dia. Jadi makcik ni berbual lah. Anak dia dah tahu, setiap malam mak dia akan bangun, berbual dengan benda tu. Orang lain tak nampak, tapi dia nampak. So, jadi dia kacau macam tu. Bila dia baca Yasin, dia baca Quran, nanti dia kata, salah. Jadi stres tak kalau kita baca, ada orang kata salah. Jadi lama-lama dia baca pedak, dia tak nak baca. Itu gangguan. Jadi saya datang, setiap malam dia akan kejut, suruh baca juga, berbual dengan dia. Jadi anak dia biasa tengok mak dia bangun malam, berbual, duduk kat kursi, dia tahulah dia berbual dengan benda-benda tu. Tapi kita tak nampak, orang tu nampak. Ini betul. Kadang-kadang dia suka dengan orang tu, dia kacau lah, sampai macam suami isteri dia kacau. Pegang sana, pegang sini, pegang situ. Nanti kalau perempuan tu nak kahwin, susah. Pasal apa? Dia kata, dia isteri aku. Orang lain tak boleh kacau. Jadi kadang-kadang kalau mungkin bertunang, putus, dia nak kahwin tu kadang-kadang jadi juga kahwin. Tapi nanti dalam masa kahwin tu kadang-kadang berlaku benda-benda yang tak baik. Macam pingsan, yang ada muntah darah. Yang ada boleh kahwin juga. Tapi nanti boleh bersama-sama tak boleh. Pasal benda tu kacau, tak kasih. Sebenarnya realiti bukan main-main, macam tu betul. Tapi kalau setakat ganggu-ganggu kat luar tu biasa lah. Dia tak malam macam-macam sikit, semua-semua sikit. Saya kata taruhkan air macam-macam sikit, siram-siram, insyaAllah benda tu boleh lari. So jadi banyak lagi kes-kes cerita-cerita yang benar dekat Singapura ini berlaku, yang kita boleh share juga. Lalu berdasarkan masa pun tak mengizinkan untuk kita pula dah train. Mungkin ada satu cerita lagi yang saya ceritakan betul. Ada satu rumah yang kita pergi. Bila kita masuk dalam bilik itu, ada satu bilik tak boleh masuk. Satu bilik itu bila kita tengok, penuh dengan garam. Garam besar-besar, garam batu. Kat tingkap garam, dekat lantai garam, semua lekit. Ada penyapu depan rumah, penyapu pula dalam bilik. Macam-macam benda, waktu tu bawah katil. Kenapa? Dia kata bila kita datang, baru saja suara perempuan sedang minta tolong. Ada suara perempuan minta tolong. Di dalam bilik itu ada suara perempuan minta tolong. Ini real punya. Siapa tak takut? Jadi dekat rumah tu sentiasa buka Quran sampai ada speaker semua rumah. Semua bilik. Pasal amplifier nak halau jin tak lari juga. Jadi minta tolong suara perempuan. Jadi sampai bilik tu tak boleh masuk. Takut. So alhamdulillah lah apa kita buat. Saya kata buatlah balik apa bilik itu, bersihkan balik tabung katil macam biasa. Alhamdulillah semua dah tak ada. Ada satu lagi berkata kalau kita pergi rumah tu, dia suka main telur kat dapur tu dia pecah-pecahkan. Nanti dia lempar sini. Lagi satu pula kita pergi rumah dia semua ada apa, pagar dah ada dah, tapi dia taruh jaring-jaring yang halus. Saya pun tanya, ada nyamuk kan? Tak ada. Tapi kalau saya tak pasang ni, nanti ada orang lempar-lempar buah asap, lempar batu, lempar buah asap. Jadi tu jin, dia kacau, dia lempar-lempar. Sampai kan orang kat rumah tu dia takut. Jadi dalam keadaan apa? Tak tentu arah. Jadi macam itulah realiti kehidupan kita zaman moden hari ini. Benda-benda ni wujud. Dan kalau kita tak betul-betul faham benda-benda ni, kadang-kadang kita jadi apa? Kita jadi syirik, kita buat benda-benda yang salah. Kadang-kadang kita percaya tak tangkal paku situ, ke atas paku. Kadang-kadang bawa putih pilih rumah kita taruh, gantung semua. Untuk apa? Berkilo-kilo, masak lagi bagus. Jadi kita percaya apa orang cakap, semua kita buat. Kadang-kadang tangkal dekat atas tu, tangkal dekat atas ni, nampak harimau kat situ, nampak singa sebelah sini.
semua macam-macam kita tak buat. Jadi ini tak boleh menghalang setan pula kalau kita sendiri tak pernah sembahyang. Kalau kita sendiri tak pernah doa kepada Tuhan, kalau kita sendiri tak percaya dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang penting sebenarnya, balik kepada diri kita sendiri, kekuatan kita tahu daripada diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri, dan insyaAllah kalau kita ada keyakinan itu semua, mudah-mudahan kita akan kacau kita. Kalau ada kacau pun kita boleh mengatasi. Dan kita berani untuk mengatasi. Pasal apa? Kita tahu itu pemaklum Allah, kita pemaklum Allah, kita boleh lawan dengan dia. Dia takut dengan kita kalau kita berani. Jadi kalau kita takut, dia akan takutkan lagi. Dalam Quran ada sebut, kalau kita takut, dia akan kacau-kacau lagi. Sampai kita takut, sampai kita syirik, sembah dia. Dia tak berani masuk rumah tu. Masa kita dah takut dengan dia. Tak takut dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa bagi saya cukup lah sekitar itu. Tambah hujung kaki, hujung rambut, kalau ada salah ada silap. Jadi alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Jadi kalau orang cakap sebelum kita pernah dengar saran-saran seperti ini, mungkin orang kata Ustaz Yati cakap pasal jin aja, ini Ustaz jin. Tapi bila dengar saran-saran ini kita tak cakap pun pasal jin sangat, betul tak? Kita nak kukuhkan akidah, keyakinan, kepercayaan kepada ibu-ibu Allah sekalian. Jadi kalau orang kata Ustaz jin, sebenarnya Ustaz Bani pun perlu saja daripada Indonesia Al-Azhar. Jadi bukan Ustaz jin. Dia dikenali sebagai Ustaz Profesor Rawatan pakar dalam bidang rawatan alternatif. Dan untuk saya pula bukan Ustaz jin, saya tak nak dikenali sebagai apa? Ustaz jin. Kita nak dikenali sebagai Ustaz biasa. Kita mengajar agama seperti biasa. Dan kita punya pemirsa pun alhamdulillah kepada Islam kita. Kita ada asas, ada basic. Bila kita cakap pasal agama, kita cakap pasal apa tu, benda-benda ni kita baca, bukan kita baca. Ya, jadi itu kita nak declare kat sini supaya jangan orang kata ini Ustaz ragu, ini Ustaz jin, takkan jin. Ya, jadi kalau Ustaz Raja ada apa nak declare kat sini, silakan. Nak aku jadi jin. Kalau awak cakap Ustaz jin, saya jadi jin cakap awak. Jadi istilah Ustaz jin tak ada, mungkin tu bahasa ringkas lah. Ustaz Laujin jadi Ustaz jin. Jadi pun tak ada juga lah. Tapi tak kisah. Saudara, tak apalah saya cerita sikit. Saya dari sekolah Irsyad, kemudian Arjunin, kemudian Azhar. Adik saya pun dari Irsyad, kemudian Arjunin, kemudian Madinah. Jadi kita dari asas agama, alhamdulillah lah. Dan saya mengaji perubatan, belajar perubatan homeopati sampai dapat degree, bachelor degree homeopati. Kemudian naturopati saya lulus, saya dapat profesor, itu remaja profesor. Kemudian pernah mengajar di sekolah Arab dalam literature selama 12 tahun dalam sastra Arab. Jadi alhamdulillah saya boleh jadi guru bahasa Arab, boleh jadi guru perubatan Islam, boleh jadi guru perubatan moden, boleh jadi apa lagi, guru silat, karate, miskin pun boleh insya-Allah. Jadi saudara, alhamdulillah, jadi saya tutup pada malam ini. Apa yang kita dengar mudah-mudahan menambah sedikit sebanyak ilmu kita. Dan kita ingat satu saja, kita semua masir kita ni nak jumpa Allah SWT. Tetapi yang halang kita sebagaimana kata dalam Quran, istamta'a ba'duna ba'dha. Jin ini berseronok sebahagian dia dengan sebahagian manusia. Jin seronok dengan manusia, manusia seronok dengan jin, sehingga dia takbir rumah tangga kita. Bukan kita takbir, dia takbir rumah tangga kita. Sehingga kita didik anak kita sekolah Arab, anak kita keluar jadi hantu. Kita alhamdulillah sebab dia bantu takbir. Jadi kita pulang minta Allah tolong kepada kita, ya Allah, supaya kita ni hidup dalam benar-benar beriman, mati dalam benar beriman. Aku tak mahu ada jasad-jasad makhluk lain duduk dalam tubuhku, atau aku tak mahu ada makhluk-makhluk lain yang duduk di dalam otak aku mentadbir fikiran aku. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, kau jadikan aku suci. Kita nak juga mati dalam keadaan suci. Oleh sebab itu saudara, kelas ini pada saya pada akhir zaman ini boleh dikatakan fardu. Oleh sebab itu kata Syekh Al-Taimiyah dan ulama lain kata dia, barang siapa yang tahu ilmu perubatan mengeluarkan jin syaitan dari tubuh manusia, kalau dia tidak ada kerja lain yang lebih penting, mahwa aujab kata dia, maka kerja ini wajib dilakukan. Jadi murid-murid saya yang telah saya didik lebih 5 tahun, ada yang 4 tahun, 3 tahun dah pandai,
Seperti Ustaz Syami, dia dah pandai, maknanya kalau tak ada perkara lebih wajib, maka hari itu dia wajib tolong orang. Kalau saya tak ada perkara lebih wajib, maka saya wajib tolong orang. Kalau saya nak tolong orang malam tu, ada benda lebih wajib. Contohnya isteri nak salin ke kan, itu lebih wajib, maka kita kena postpone. Oleh sebab itu, apabila ulama mengatakan benda itu wajib, maka dia adalah salah satu daripada sesi-sesi dalam silsilah Islam yang tidak boleh kita cuai dan tak boleh kita lupa-lupakan. Kalau kita lupakannya setan ni pun, dia tak lupa kita masalahnya. Kalau kita lupa dia lupa kita, okey, sama-sama lupa, kosong-kosong. Ini kita pun tak tahu kat dia. Ya, aku tak kisah, aku datang dari lautan, aku mesti guna kau sampai pecah. Sehingga seandainya di tengah lautan, dia akan utus bala tenteranya pergi ke rumah-rumah yang sedang berisik, dia akan pecahkan. Saya tanya satu jin, kata, kenapa kau masuk tubuh ni? Katanya, aku datang daripada, ini baru kes 1 bulan lepas. Dulu-dulu dah jumpa lagi. Aku datang daripada daripada lautan Pemuda. Kenapa kau datang sini? Aku datang nak hancurkan orang ini. Lepas ni kau nak gimana kalau aku keluarkan kau? Aku mesti balik ke sana. Sebab aku nak balik sana, banyak gini. Itu kau boleh pasal. Kau nak mampu tenggelam, kau boleh pasal. Jadi yang penting kau mesti keluar daripada orang ini. Aku dah malas nak berbuat dengan kau. Sama jalan. Satu soalan orang tanya saya, Ustaz, kita dialog dengan jin ni boleh ke? Ulama kita menjawab dengan 2 soalan. Satu, dia kata boleh dan tak boleh. Boleh kita balik berdialog dengan jin? Kata boleh, sekiranya untuk memberi iktibar kepada orang lain dan mengisahkan benda itu sampai keluar. Tak boleh kalau kita tanya, nanti dia mencecek, dia tuduh orang. Aku masuk, dia suruh. Dia kalau cakap orang suruh, macam betul-betul, macam 100% real, tapi 100% bohong. Dia macam Mak Gian. Mak Gian kalau tangkap, kau jangan cerita, demi Allah saya tak buat lagi, wallahi, di Quran kepala, hadis demi Allah. 10 minit dia tunjuk diri. Orang yang paling pandai tipu Mak Gian, paling cakap, paling terror. Malaikat pun boleh tipu dia, subhanallah. Pandai dia. Jadi setan sama juga. Wah, sekejap dia buat lagi. Oleh sebab itu sekarang, kalau kita tak lebih bijak dari setan dan jin, maka kita akan musnah. Ya. Awak balik je rumah, sampai rumah ni contohnya, dalam ratusan manusia ni, ada yang balik rumah saja, minum radang. Itu tengok, baru balik dah kena. Kita baru dengar ceramah dah lupa. Dia tengok minum radang, dia semua beda. Orang pun nak buat muka marah, sudahlah macam kau berjari, lebih telan dah, jalan dah, dia kata. Tengok, sebenarnya itu, dia dah kacau. Jadi awak tadi cantik kan dah lupa. Patutnya awak buka cantik. Tengok, ini berlakunya apa tengok. Wah, ini gangguan. Aku tak akan marah dengan aku sayang. Ini gangguan. You ada gangguan. Mai baca kursi minum. 5 minit baik. Subhanallah. Jadi kata, Pak, naik ke dulu. Okey, saja jadi saudara yang baik dari Allah, silap dan salah dari bermain itu sendiri. Jadi kita minta ampun dan maaf. Akulah astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Assalamu alaikum.